Didik TV KPM. Mungkin kita lihat satu lagi soalan yang merujuk kepada perlakuan moral, ya. Okey. Baiklah, kita lihat soalan di sini, ya. Soalan contoh, soalan 3, isu ragut. Isu ragut ni memang ada, ya, dalam pendidikan kita. Isu ragut menjadi semakin serius. Mengapa semakin serius? Kerana ramai orang tak ada pekerjaan, susah cari wang, jadi mereka cari jalan pintas, ya, untuk mencari wang, walaupun benda ini menjadi semakin serius, tapi kita perlu tanganinya, ya. Perlu ditangani dengan segera. Kerana isu ragut ni bukan sahaja melibatkan orang hilang wang, tapi hilang nyawa juga, ya. Bila dia tarik handbag dan sebagainya, beg tangan, terjatuh dekat jalan, terhentak di kepala, ramai, ya, kes yang meninggal, ya. Jadi ini memang satu kes yang serius, ya. Jadi saya lihat di sini, walaupun nampak isu ni senang, ya, tapi tengok soalan dia. Saya nak murid terfokus kepada soalannya, ya. Sekiranya anda melihat situasi ini, situasi apa tu? Kamu tengah berada di satu tempat dan kamu nampak ada orang ragut beg seorang wanita. Okey? Apakah perlakuan moral anda? Sebenarnya dia minta apa kalau kata perlakuan? Tindakan. Yes. Apa kita buat? Reaksi ke cikgu? Ya, atau memang reaksi. tindakan? Apa kita buat kalau kita nampak ada orang kena ragut? Lari tak di belakang? Sebenarnya saya pernah perhatikan sendiri ibu saya diragut di hadapan mata saya. So, apa yang kamu buat? Saya pada ketika itu sebenarnya ketika macam seperti tidak sedar akibat hormon adrenalin tersebut, saya sebenarnya telah mengejar motosikal tersebut. Adakah perbuatan itu betul? Saya rasa agak membahayakan diri saya sendiri juga. Sebab tiba-tiba sudah berada di tengah jalan dan saya bernasib baik kerana tidak ada kereta lain yang sedang lalu di situ. Itu kita kata pemikiran rasional. Kita kena berfikir, ya, pada masa itu kita kena lihat ibu tu macam mana. Dalam keadaan apa, trauma dia. So kita lihat dalam keadaan ini, soalan ini apa yang kita boleh buat. Okey? Tengok, saya buat soalan dekat sini. Jawapannya, saya akan memberi sokongan moral kepada mangsa tersebut. Apa maksud sokongan moral di sini? Kita nampak seorang wanita, dia ditarik, dia menjerit-jerit. Kita kalau nak kejar dia memang tidak dibenarkan kerana membahayakan nyawa kita dan memang susah nak tangkap balik. Kemudian membawanya ke hospital jika dia cedera. Katakan dia terjatuh, kepala dia berdarah ataupun bila mereka tarik leher dia ada bekas darah. Kalau dia tak boleh berdiri dan sebagainya, terbaik kita panggil telefon ambulans. Jadi lain dah. Okey, kita telefon ambulans dan kita minta bantuan untuk bawa dia. Kalau kita memang ada kenderaan yang boleh bawa dia, kita terus bawa dia ke hospital. Nampak tak? Ini dua tindakan kita buat perlakuan. Yang kedua, mungkin kita mencatat nombor motosikal. Kemungkinan sempat mencatat nombor motosikal. Kalau kita muda, kita nak tengok saja nama, kita dah nampak mencatat. Kenapa kita perlu mencatat nombor telefon motosikal tersebut? Nombor motosikal supaya saya pasti mungkin lebih senang dikenali oleh ataupun siapa? dicari oleh polis. Bila saya buat laporan kepada polis, saya boleh beri nombor ini. Tak kisahlah kalau nombor itu nombor palsu, mereka letak nombor lain ke, tapi itu adalah satu cara. Atau kalau kita boleh mengenali, ya, lebih kurang muka peragut tersebut. Kita boleh kenal muka dia ke, dalam masa yang cepat kita boleh minta bantuan daripada orang ramai, ya, untuk menolong. Okey, jadi saya akan mencatat nombor motosikal dan saya boleh menghubungi polis untuk membuat laporan. So ini sebenarnya ada 4 tindakan perlakuan, tapi bila kita pecahkan macam itu, kita dapat 2 markah jadi 4 markah, ya. Rasa soalan ni arah rendah ke sederhana ke sukar? Saya rasa antara arah rendah dan sederhana, cikgu. Dia betul? Rendah, middle. Betul, pandai. Yeah. Dah jadi cikgu yang bagus, ya. InsyaAllah, cikgu. Okey, jadi cuba. Dari segi aras tu, murid boleh jawab. Kalau saya tanya soalan ni kepada murid yang kurang takut nak menjawab pun, dia cakap, pergi tolong dia. Dah dapat markah, ya, walaupun bahasa yang mereka gunakan itu, pergi tolong dia lah, bawa dia pergi hospital lah. Kadang bahasa yang mereka gunakan, tapi masih boleh dapat markah. Okey, baik, kita lihat pula soalan B. Berdasarkan jawapan kita di A tadi, nyatakan 2 prinsip keprihatinan. Ini hanya pelajar moral yang boleh jawab sebab prinsip ini diajar dalam buku teks. Jadi kalau pelajar lain mungkin, yang ini kena mahir lah. Jadi prinsip keprihatinan yang boleh dicontohi bagi menangani isu ragut. Apa prinsip keprihatinan yang boleh dicontohi dalam kes ragut ini? So, dalam buku teks sudah ada, ya. Satu, kita kata prinsip berperi kemanusiaan. Kenapa kita guna berperi kemanusiaan rasanya? Berperi kemanusiaan
Baiklah cikgu, seperti yang saya baca di sana iaitu bersimpati dengan mangsa. Adakah itu bermakna kita harus memahami keadaan dan perasaan mangsa ragut tersebut? Ya, berperi kemanusiaan ialah satu ciri yang baik dalam moral. Kita bayangkan seorang wanita terjatuh katakan dan kita biarkan sahaja. Di mana hilang peri kemanusiaan kita? Kadang-kadang kita fikir kenapa binatang pun kalau dia nampak apa kawan dia ke apa binatang lain dilanggar ke apa dia cuba alihkan ke tepi kan, kita tengok banyak dekat media sosial dan sebagainya. Kenapa kita bila nampak ada orang langgar, kita naik kereta, kita nampak ada orang dilanggar, kita nampak dia menggelupur tapi kita takut nak berhenti dan tolong. Ini menunjukkan dah hilang nilai peri kemanusiaan kita Jadi di sini kita kata prinsip peri kemanusiaan kerana kita menolong mangsa ragut tersebut. Yang kedua, prinsip apa? Kepedulian. Kepedulian, tahu tak? Peduli itu apa? Ambil kisah. Ambil kisah, cikgu. Prinsip kepedulian, membantu mangsa yang memerlukan pertolongan. Dalam kes ini dia perlukan pertolongan. Bukan saja nak dapatkan balik beg dia, satu hal, tapi dia trauma. Bila dia trauma, kita bantu dia. Bertenang makcik, jangan risau. Tolong bagi nombor telefon, saya boleh call anak ke dan sebagainya. So ini adalah prinsip dua markah, tapi bahagian ini memang susah. Arah sini memang susah. Kalau pelajar tidak pandai tak boleh jawab Kita lihat soalan berikutnya soalan C. Huraikan cara untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa ragut. Ini soalan umum. Tak perlu pelajar moral. Saya rasa siapa pun boleh jawab. Betul tak? Macam mana kita nak elakkan daripada menjadi mangsa ragut? Kalau sekarang saya keluar ke kedai ke macam ini, apa benda yang dia boleh ragut? Ada tak nampak barang emas yang berlebihan? Berlebihan tak ada cikgu, tapi mungkin mereka yang betul-betul perhatikan, mereka ada boleh nampak peluang ataupun kita mendekatkan kalau diri kita. Kalau rantai kita letak dekat luar pakai banyak-banyak. Betul? Kemudian kita pakai yang ni, gelang ni. 2 kali saya hampir diragut. Sebab bila pakai tangan pendek macam ni nampak, betul tak? So itu yang kita kata, tengok jawapan Tidak berada di jalan atau tempat yang sunyi dan gelap. Malam-malam kenapa ibu bapa suruh murid jangan keluar malam? Kenapa kita selalu dinasihati jangan keluar malam? Bila mak bapak kata jangan keluar malam, kita dah, kenapa tak boleh keluar, saya dah tua. Tapi sebenarnya ini adalah faktor keselamatan. Yang bawa beg tangan tu selalunya siapa? Wanita ke lelaki? Wanita. So kita tengok dekat situ baik. Elakkan memakai barang kemas yang banyak. Okey? Ada yang pakai rantai kalau kita pergi ke negara-negara seperti Dubai wanita dia memang pakai barang kemas yang banyak, tapi dia selalu ada escort dia ada orang yang menjaga dia Jadi kalau setakat nak pergi beli ikan, beli sayur, tak perlulah nak tayangkan barang kemas kita. Kalau pergi kenduri kahwin, pastikan kita ada teman yang bawa, suami bawa ke bawa supaya kita tak, itu pun boleh diragut sebenarnya. Kalau kita pergi tempat-tempat yang ramai sampai macam perayaan dan sebagainya, kita perlu berhati-hati. Tidak keluar berseorangan, lebih baik berteman. Lelaki kalau keluar seorang tak ada isu lah. Tapi wanita untuk banyak isu perlu berteman. Sama ada bapa ikut ke, mak ikut ke, adik-beradik ikut ke, kawan ikut ke. Bila ramai, kita dikelilingi oleh orang. Jadi susah dia nak membuat aktiviti tangan dia tu untuk meragut ke dan sebagainya. Akhir sekali, elakkan membawa beg galas yang besar. Saya ada masalah ni. Kalau saya, handbag saya memang besar. Kalau dia tarik, memang senang akan hilang beg tersebut. Sepatutnya kita simpan di mana kalau perkara-perkara seperti wang dan sebagainya? Di mana susah nak diragut? Kalau seperti saya cikgu, pendapat saya rasa lebih elok jika kunci kereta ataupun dompet disimpan di dalam kocek seluar dan beg mungkin untuk alat hiasan. Yes. Seperti ataupun itu. Bimbit beg galas tu di sini. Jangan besar, tak bolehlah, bawa yang kecil. So bila kita bawa macam tu bagus simpan dokumen-dokumen penting dalam apa? Dalam poket seluar juga. Kocek. You kata kocek ataupun poket. Bila kita kata kocek, budak kata apa ni kocek? So kita simpan dalam poket. Perempuan pun boleh bawa beg tangan yang yang kecil, dompet yang kecil. Sekarang ni trend budak murid perempuan suka bawa macam budak lelaki punya wallet dia panggil wallet. So bagus tak ada masalah Jadi kita lihat soalan C ni. So ini boleh dijawab oleh semua murid. Betul? Saya setuju. Ya, saya setuju. Dan pasti kita ada satu lagi soalan kan cikgu lepas ni? Ya, soalan kita ada satu soalan lagi. Yang keempat dah. Ya, ini soalan struktur yang terakhir lah untuk segmen ini Baik. Yang ini soalan ni memang berat Bila dengar ni saya rasa kita pun rasa seram, sejuk. Tadi kita tengok isu dia lebih itu dengan I agak berkaitan. Cikgu, tengok yang ini. Yang ni tak santai dah. Cukai pendapatan perseorangan. Ada bayar cukai tak?
Ada juga saya rasa tentunya. Bila last day tarikh akhir tahun ini? Soalan yang bagus, cikgu. Tapi tak tahu. Saya rasa mungkin Jangan bulan risau, depan. saya pun tak ingat. Selalunya kita kena masuk sebelum April. Saya Tapi rasa saya sebelum rasa melompat, musim betul. PKP ini dilanjutkan sehingga Mei kalau tak salah saya. Kalau salah minta maaf ya, nanti saya akan semak. Okey, kita lihat di sini cukai pendapatan perseorangan ya dikenakan ke atas warga negara yang berpendapatan, yang ada gaji ya, dan hanya mereka yang layak akan dikenakan ya cukai. Layak maksudnya kalau gaji kita tak sampai tahap untuk dicukai, dia tak cukai. Kalau gaji kita kalau memang dah lebih 1,000 lebih itu memang akan dikenakan cukai, cuma faedahnya sedikit. Yang kita bayar cukai itu kurang. Kalau gaji semakin tinggi gaji kita, semakin tinggi peratus bayar balik. Faham tak? Kita kena bayar cukai pendapatan yang tinggi ya. Kadang-kadang macam kena bayar 1 bulan gaji. Kita kerja 12 bulan, 1 bulan gaji tu bayar untuk cukai pendapatan sahaja. Bila bayar tu memanglah rasa marah kan. Murid-murid kita sekarang tanya, cikgu, murid-murid kata, cikgu kami ni belum kerja, kenapa cikgu ajar tentang cukai? Kenapa kita belajar? Kamu lepas tingkatan 5, kamu akan masuk satu ke alam pendidikan atau ada yang masuk kerja. Bila masuk kerja, dia tanya cukai pendapatan, kita tak boleh kata tak pernah dengar lah. Cakap dalam moral kami dah belajar. Itu yang tujuannya kita belajar ya. Okey, kadar cukai yang dikenakan bergantung kepada jumlah pendapatan yang diperoleh seseorang individu dalam setahun. Dalam 12 tahun itu berapa cukai, dia ada penolakan juga. Ingat tak apa penolakan yang diberi untuk cukai dalam 12 bulan tersebut? Tapi saya setuju juga. Kalau sebelum kita declare, dia ada banyak benda yang boleh tolak. Satu, rawatan kesihatan. Seperti zakat, Yes. SOKSO dan EPF. Saya ingat membeli laptop untuk kesihatan, tanggungan ibu bapa dan anak-anak. Telefon bimbit. Telefon bimbit. Ibu bapa yang cacat, OKU, okey untuk beli peralatan untuk mereka. Selepas tolak semua itu, baru baki wang itu dikenakan cukai. Okey. Kalau kita beli surat khabar, majalah dan sebagainya pun tak ada, boleh diklaim. Okey, seterusnya kita lihat soalan pertama. Huraikan 2 nilai universal yang seharusnya diamalkan oleh setiap warga negara yang dikenakan cukai pendapatan. Kalau kita dah kena cukai pendapatan, apa nilai yang perlu kita amalkan? Cuba kita lihat jawapan dia. Okey? Baik. Nilai bertanggungjawab. Okey? Nilai bertanggungjawab, setiap warga negara perlu memikul tugas, sebab bertanggungjawab definisi ialah memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Kita kata memikul tugas membayar cukai pendapatan berasaskan pendapatan masing-masing. So nilai dapat 1 markah, huraian dapat 1 markah. Okay, kita lihat jawapan yang kedua, nilai kejujuran. Saya rasa kenapa kejujuran? Apa berlaku kalau pembayar cukai ya? Kenapa kita guna nilai kejujuran? Kena jujur cikgu kerana ketika kita melakukan e-filing tersebut, saya pasti kita kena memilih bahagian-bahagian yang kita betul-betul ada membuat pembayaran. Jangan tipu pendapatan. Kalau kita ada sewa rumah, kita tak declare. Lepas tu kita ada berperniagaan, kita tak declare, tak boleh ya. Jadi setiap warga negara perlu bersikap amanah dan ikhlas ya, dan melaporkan jumlah pendapatan yang sebenar dalam borang cukai pendapatan ya. Individu ni kita panggil BE. Dia punya nama tu BE. Untuk syarikat kita ada lain. So kita lihat jawapan ini ya. Okey, jadi kita tengok jawapan ini, nilai 1 markah dan juga huraian 1 markah, jadi 4 markah ya. Okey, kita lihat pula soalan B berkaitan dengan tajuk ini. Jelaskan tujuan kerajaan mengadakan cukai. Murid tahu tak apa tujuan kerajaan mengadakan cukai? Saya rasa cikgu dah ajar banyak kali ya tujuan cukai. Duit yang dikumpulkan daripada cukai banyak ya. Tapi duit itu bukan disimpan. Tapi cukai itu digunakan untuk perbelanjaan, mengurus pentadbiran negara. Pentadbiran negara. Nak bayar menteri-menteri, nak bayar pegawai-pegawai dan sebagainya diambil dari situ pendapatan ya. Kemudian menjaga keselamatan rakyat dan negara. Di mana kita nak immigration point, custom, itu semua pengurusan ya. Kemudian kita boleh menaik taraf, kemudian infrastruktur ya untuk rakyat seperti sekolah. Duit untuk bina sekolah dari mana? Okey. Kemudian lebuh raya, cantik negara kita, lebuh raya cantik. Siapa yang bayar? Kita cuma bayar tol, kita bising. Tapi duit untuk membina tu berjuta-juta, bermilion-milion dari mana? Dari sini ya. Dan juga untuk membina hospital.
jalan raya, semua diambil dari sumber ini ya. Dan untuk aktiviti pembangunan negara, contohnya saya rasa minggu lepas murid-murid semua dapat bantuan awal persekolahan ya, seorang dapat RM150 untuk kategori yang layak. Wang itu pun didapati daripada pendapatan ini, sebahagian daripada pendapatan ini. Dan guru-guru seperti kami, kaki tangan awam, gaji kami pun dibayar dekat situ. Dari cukai yang kita bayar, gaji kita dibayar di situ. Okey? So ini adalah jawapan, tapi susah ya untuk pelajar yang tak tahu dia langsung tak jawab ya. Okey, kita lihat pula soalan akhir di sini. Senaraikan 2 tindakan yang dikenakan terhadap siapa? Individu yang enggan membayar cukai. Ada individu yang tak nak bayar cukai, dia buat diam saja. Tetapi tolong ingat ya, selagi cukai kita dimasukkan dalam cukai pendapatan tu dideklar majikan kita memberitahu bahawa kita memberi pendapatan kepada so and so, penyata dia akan dihantar dan mereka perlu bayar cukai ya. So apa tindakan? Dia minta 2, saya bagi 3. Boleh ke tak boleh? Boleh cikgu, boleh. Tentunya. Satu, jawapannya ialah dikenakan denda wang. Memang ada denda wang ya, dia boleh denda wang. Kemudian harta disita. Harta disita maksudnya kalau terlalu banyak mereka akan ambil harta untuk bayar balik dan boleh dikenakan tindakan mahkamah kerana tak bayar cukai. Adil tak dikenakan tindakan ini rasanya? Saya pasti ada cikgu. Adil tak? Jika melaporkan tidak mengikut yang sebenar, tidak jujur seperti yang cikgu katakan tadi, ataupun tindakan-tindakan lain yang mereka lakukan berkenaan cukai tersebut yang saya pasti salah di sisi undang-undang. So kita dah habis 4 soalan. Didik TV KPM